kaki, tangan, jari dan sebagainya. Jadi apakah tanggungjawab kita terhadap anggota-anggota ini? Adakah mesti diuruskan sebagaimana mayat ataupun dibungkus, dibuang atau macam mana? Allah telah ciptakan manusia ni pada ahsani taqwim. Jadi sekiranya walaupun kita tengok orangnya tak mati lagi, tapi bahagian-bahagian badan tu hendaklah dihormati. Paling wajar mestilah anggota itu ditanam. Seelok-eloknya dikapankan. Ya. Ayah, ada tambahan? Apabila jasad manusia itu masih ada tapi anggotanya saja yang dah terputus, tidak digalakkan untuk menanam di kawasan tanah penguburan, memadai di halaman rumah ataupun di belakang rumah. Ya, silakan. Ya, Musyidah. Ustazah Hatikah, kita dah tengok macam mana orang tu sakit, meninggal dan sebagainya. Sebagai pendakwah, bagaimanakah kita lihat pada ayat yang saya suka, ayat saya paling suka, kemuncak hidup manusia ialah kematiannya. Apa komen Ustazah Atikah? Terima kasih Musyidah Prof. Muhaya. Ramai di kalangan manusia sekarang ni menganggap kemuncak kehidupan tu apabila dapat PhD, apabila ada kereta mewah, Ferrari, apabila ada banglo yang besar. Tapi kemuncak kehidupan yang sebenar adalah saat-saat melalui sakratul maut. Kita ingin kenapa masa saat-saat sakratul maut? Kita perlukan husnul khatimah. Sebab itulah kita kena digalakkan berdoa, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau matikanlah kami semua dalam husnul khatimah dan jauhkanlah kami mati dalam su'ul khatimah, mati yang dalam keadaan buruk. Macam manakah kalau husnul khatimah itu membawa kepada 4 peringkat lain selepas mati yang insya-Allah bahagia untuk kita? Apakah peringkat? Insya-Allah kalau kita mendapat husnul khatimah, insya-Allah sama-sama kita doakan alam perkuburan kita tu taman syurga, seolah-olah di taman syurga, Raudatul Jannah. Kemudian kita akan dibangkitkan di bawah arasy Allah. Kemudian kita akan diberi amalan melalui tangan kanan, insya-Allah. Dan akhir sekali akan dimasukkan ke syurga Allah, insya-Allah. Melalui apa? Titian sirat. Hadis Rasulullah ada mengatakan, al-kubru imma hafratun min hufarin nar atau raudatun min riyadil jannah. Sebab kubur tu kita nak tahu pengakhiran kita di akhirat nanti, kita tengok pada kubur. Kalau kubur tu menjadi satu lubang daripada lubang neraka, maka rugilah. Kalau kubur tu menjadi satu taman daripada taman syurga, maka beruntunglah sampai akhirnya. Setiap kita harus memikirkan setiap detik ada kematian yang akan datang. Kerana kematian itu ada pada setiap umur, kematian itu ada pada setiap masa, dan kematian itu ada pada setiap tempat. Ini kekuatan yang nak diangkat supaya kita mampu menyediakan raudah-raudah terbaik yang namanya syurga-syurga dari mula di alam kubur hinggalah ke alam-alam lain yang kita akan lalui. Maka anda adalah pelapis yang harus bersedia di mana pun. Di medan perang, di medan tenang, semuanya milik kita semua. Ini hadiah terbaik yang harus anda genggam, kemas-kemas. Terima kasih Mudirah dan juga Musyidah untuk sesi hujah yang pertama tadi, iaitu tentang proses memandikan jenazah. Seperti mana kata Mudirah tadi, bukan nak tunggu orang masjid datang rumah, tapi setiap dari kita kena tahu cara bagaimana nak menguruskan jenazah ini. Dan bagaimana dengan proses seterusnya. Jadi teruskan tontonan anda bersama dengan kami dalam Ustazah Pilihan, insya-Allah. Saya rasa memang lemah habis kerana mungkinlah stresnya. Alhamdulillah kembali bersama dalam Ustazah Pilihan dan terima kasih untuk anda yang masih lagi meneruskan tontonan bersama dengan kami untuk mengikuti perjalanan dalam Raudah untuk minggu keempat ini. Bagi meneruskan lagi sesi hujah seterusnya, saya terus saja menyerahkan kepada Mudirah yang cukup dihormati, Dr. Robiah Ki Hamzah. Silakan Mudirah. Untuk slot ini kita melihat kepada apa yang sudah dilakukan oleh mereka. Dalam tahun lepas berlaku 2 kematian dalam hidup saya, iaitu kematian nenek dan abah. Jarak antara nenek dengan abah tu berlaku dekat, jadi 2 orang yang rapat dengan saya dah tak ada. Dan yang kiri baru keadaan seperti dalam solat.
Syukur Alhamdulillah. Satu lagi juadah untuk kita tatap supaya dapat membantu kita bangun sebagai anak-anak yang subur. Bukan sekadar subur untuk membangun kehidupan, tapi juga subur untuk menanti datangnya akhirat. Maka datanglah ungkapan yang mengatakan, jadikanlah anak-anak kamu anak-anak akhirat, bukan menjadikan mereka sekadar anak-anak dunia. Apa yang anda boleh ulas? Yang pertama, kita tahu sebagai ibu bapa pada zaman ini, kita pentingkan pendidikan dan kebaikan anak. Tapi zaman sekarang masyarakat terlalu mementingkan duniawi sahaja, tak mementingkan ukhrawi. Kita asyik fikir bahawa hidup kita ni seolah-olah macam selama-lamanya. Sedangkan, ialah bila kita bekerja, kita perlu bekerja seolah kita hidup 1000 tahun. Tapi bila beribadat, kita perlu ibadat seolah-olah kita mati pada esok hari. Jadi, bagi pendapat saya, ibu bapa perlu mementingkan ilmu-ilmu seperti fardu ain, fardu kifayah untuk anak-anak juga, bukan sekadar duniawi sahaja. وَمَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَهُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ. Di sini Rasulullah menekankan bahawa kepentingan ilmu itu, maka sesiapa yang inginkan dunia, maka dia perlulah berilmu, dan maka sesiapa yang inginkan akhirat, maka dia juga perlu berilmu, dan maka sesiapa yang memerlukan dunia dan akhirat, kedua-duanya, maka dia perlu berilmu. Maka di sini jika kita mengejar ilmu akhirat, maka duniawi sekali kita akan seiring sekali, insya-Allah. Okey, itu satu kekuatan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Di mana setiap daripada kita ni adalah pemimpin. Di mana kita akan dinilai di akhirat kelak apa yang kita pimpinkan. Kepada suami terutamanya, perlulah didik anak dia kecil, iaitu solat berjemaah di rumah, makan bersama-sama, dan sentiasalah beriadah bersama-sama, kerana dengan secara bersama-sama inilah sentiasa mesra. Di mana saya rasa sedih di mana ada mentaliti masyarakat mengatakan kalau ajar agama ni tak ada kerja. Esok keluar jadi ustazah. Macam ustazah ni title dia sangat lemah, sangat rendah di kalangan masyarakat sini. Saya rasa sedih sangat-sangat kerana kita tak patut kata begitu. Kerana apabila mati barulah kita jumpa ustazah, barulah jumpa ustaz-ustaz kan. Kalau Nikah waktu senang mati. tak jumpa, tak nak jumpa pun ustazah tu kan. Maka kita kata ustazah hari ini dilabelkan sebagai jumpa masa nikah dan jumpa masa jenazah. Betul. Saya nak tanya Ustazah Nina, dalam kita mengurus dengan jenazah termasuk mandi, kapan, sembahyang dan tanam, contohnya kita berada di dalam laut. Macam mana kita nak menguruskan jenazah yang secukupnya dalam keadaan yang serba kekurangan? Islam itu mudah, dan Nabi pun pernah bersabda, yasiru wala tu'asiru, permudahkan dan jangan menyusahkan. Jadi apa yang ada ketika itu hanya jenazah, dan sudah pasti ada air di tengah laut. Memadai dengan kita bersihkan kotoran, buangkan segala najisnya, dan jika tiada kain sekalipun, memadai dengan menutup auratnya sahaja dengan pakaian yang ada pada badannya. Selepas dimandikan dan ditutup auratnya, kita sembahyangkan jenazah tersebut, dan seterusnya kebumikan mayat itu. Bagaimana nak kebumikan di tengah laut? Tenggelamkannya di dasar untuk mengelakkan daripada dia terapung. Kita boleh gunakan apa-apa sahaja bahan pemberat, kayu ataupun batu ataupun besi, apa yang ada, asalkan tidak menghalang mayat itu daripada terapung di dasar laut. So Ustazah Akidah, apa keinsafan? Tengok orang mati kat tengah laut, tak ada kain pun yang nak ikat. Apa keinsafan? Jadi, terima kasih Musyidah. Jadi apa yang saya pandang di sini mengenai pakaian itu sendiri. Macam Rasulullah SAW telah bersabda dan bermaksud, pakailah pakaian yang berwarna putih kerana itu adalah sebaik-baik pakaian. Dan pakaikanlah ia kepada orang yang mati, yakni orang yang meninggal dunia. Di sini kalau kita lihat masyarakat itu sendiri mempunyai rumah yang besar, yang cantik, akhirnya kubur yang sempit. Apabila mempunyai baju yang cantik, subhanallah, tapi akhirnya kain kafan, kain cotton warna putih. Jadi di sini kita dapat simpulkan apa yang Allah tengok pada kita adalah takwa semata-mata. Syukur Alhamdulillah kita sudah membincangkan secara panjang lebar apa itu yang dikatakan mengkapankan, memakaikan pakaian terakhir, pakaian yang tidak pernah kita tempah semasa hidup, dan pakaian yang tidak pernah kita sendiri pilih. Maka kita sudah belajar untuk menghargai dan merasakan bahawa ada masanya nanti kamu akan dimandikan oleh orang lain, ada masanya kamu akan dipakai baju oleh orang lain. Maka sebagai seorang pendakwah, bangunlah balik kekuatan. Anda harus menyuntik kekuatan ini dan ingatan ini bahawa jangan terlalu bangga dengan pakaian yang kamu ada. Kerana kamu nanti akan sampai harinya tidak akan memakai baju yang kamu pilih sendiri, yang kamu beli sendiri mengikut ukuran kamu. Kita sudah dapat tahu kalau berdasarkan pengalaman anda.
Apa yang harus diambil kira dalam solat jenazah? Hanya ada 4 takbir. 4 takbir. Dimulakan dengan Al-Fatihah. Yang Okey. kedua solawat, 3 doa dan 4 salam. Okey. Ada Tak perlu ada rukuk dan sujud. Surah terpulang sebab yang wajibnya Al-Fatihah. yang cantiknya apa? Ada surah ke tak ada surah? Cantiknya ada surah lah. Ada surah. Ambil yang cantik sebab Allah itu indah. Ada komen lain? Jangan lupa niat. Niat. Oh Ya. ya, niat yang pertama. Okey. Yes. Nabi SAW pernah bersabda, sebaik-baiknya bilangan jemaah itu ada 40 orang. Kerana di akhirat kelak akan mendapat syafaat daripada Rasulullah SAW. Tetapi Ada tambahan? diberi syarat oleh Rasulullah SAW 40 orang itu iaitu orang yang tidak menyebutkan Allah, yang tidak menyebutkan Allah. Dan Itu bukan syarat. mudah untuk dapat 40. Bukan mudah untuk dapat 40 Ya. pada syafaat kepada si mati. Makanya bagaimana kamu mengurus hidup supaya kamu dapat 40. Itu juga yang nak dijentik. Sebab itu kalau 40 orang tu tak menyebutkan Allah, kalau kawan-kawan kita masa di dunia, orang-orang tu yang datang menyembahyangkan jenazah kita, alangkah rendahnya kualiti solatnya itu. Sebab itu pengajaran kita hendaklah cari kawan yang baik. Apa personality, karakter yang harus dibangunkan untuk orang yang layak sama ada mengimamkan ataupun yang menjadi makmum atau yang menjadi penentu ataupun pengatur kepada solat jenazah ini? Berdasarkan pengalaman anda. Terima kasih Munirah. Yes. Pertama sekali, kita hendaklah amanah kepada diri sendiri. Janganlah menceritakan keaiban mayat tersebut kepada orang lain. Dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ganjaran kepada orang yang memelihara amanah kepada orang yang menguruskan seperti seorang bayi yang dilahirkan. Syukur Alhamdulillah bahawa berkata besarnya hadiah dari Allah orang yang terlibat dalam hal-hal yang mengurus dan juga mengkafankan akhirnya mengkebumikan. Ustaz Zafira, berdasarkan perbincangan yang telah diberikan, jadi saya nak dapat pandangan daripada Ustaz Zafira berkaitan apa hukum orang perempuan yang menyembayangkan jenazah, terutama sekali kalau sekiranya orang lelaki tidak ada di kampung itu pada masa itu. Kita dibolehkan untuk menjadi imam kepada makmum. Yang penting makmum itu adalah kaum wanita, perlu pada wanita. Sekiranya ada lelaki, perempuan boleh maju untuk tampil ke hadapan. Yang mana kita perempuan sebagai pengikut. Seorang pemerintah yang hebat bukan terus memerintah, tetapi pemerintah hebat bermula jadi pengikut yang hebat. Kita sebagai seorang wanita, kita ada kehebatan kita tersendiri untuk tampil ke hadapan. Nak tanya Ustazah Hakidah, tengok VT tadi bila tengok mungkin jenazah yang tak biasa, kenapa agaknya Ustazah Hakidah pingsan? Macam mana nak bina kekuatan kalau kita nak jadi seorang pendakwah agaknya? Bila saya pergi kepada doktor, doktor mengatakan everything saya punya body, darah, gula, semua okey, normal. Jadi bila saya rasa berkemungkinan besar lah. Saya tengok jenazah dah biasa kerana banyak jenazah saya tengok. Tapi apabila masa tu bila dah terkena, saya rasa memang lemah habis kerana mungkinlah stresnya. Saya tak nampak stres saya, tapi mungkin badan saya tak dapat terima. Kerana saya dapat pengajarannya kerana apa? Saya tak tunaikan hak badan saya. Hak saya macam bila ada masa saya rehat pun kurang, itu sebenarnya. Apapun situasi yang sedang anda jadi pendakwah tidak ada rehat. Kami tak ada ujung minggu berpuluh tahun dah. Bukan bermakna kami tak bagi hak pada tubuh. Itu satu yang sangat silap. Okay. Hakun haqqahu, pulangkan hak pada yang hak. Macam mana anda pulangkan? Macam mana anda menikmati tidur biarpun 2 jam tapi cantik tidurnya daripada 10 jam? Maka sekali lagi bangun sebagai seorang pendakwah tidak pernah kalah dengan situasi. Anda yang harus membentuk situasi, tapi yang terjadi anda tersungkur oleh situasi. Jangan menolak hakikat. Demikian tadi tamat sudah sesi hujah dengan tajuknya pengurusan jenazah. Kita lihat seketika, kembali selepas ini teruskan tontonan anda bersama dengan kami dalam Ustazah Pilihan. Rasulullah sendiri ketika dia menghadapi sakaratul maut, dia rasa sakit sangat dan dia meletakkan tangan dalam air. Syukur Alhamdulillah kembali bersama dalam Ustazah Pilihan. Dan untuk yang masih lagi meneruskan tontonan bersama dengan kami, terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda. Saya terus serahkan saja raudah ini kepada mudirah, iaitu yang berbahagia Dr. Robiah K. Hamzah. Silakan mudirah. Terima kasih banyak Siti. Kita sampai kepada segmen menarik melihat bakat-bakat dan kekuatan Ustazah untuk memetik mana-mana dalil-dalil yang boleh diperketengahkan untuk menyokong